Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nurah Hamizah daripada Tiram Travel Tanjung Malim. Okay, untuk hari ini saya nak kongsikan tentang adab. Okay, adab ketika menziarahi orang sakit. Jadi sekarang ni ramai jugalah kita akan melawat kan, ataupun tengoklah keadaan mana kita mampu untuk pergi, kita boleh pergi kan ziarah orang-orang yang sakit sekarang ni. Terutamanya kalau yang COVID itu tak boleh lah kan, jangan ziarah sebab dia orang pun tengah kuarantin. So yang sakit-sakit biasa tu lah yang mana kita boleh ziarah. Jadi kita mestilah kena patuhi adab-adab yang sepatutnya lah. Jangan main pergi ataupun suka-suka hati kan. Okay. Jadi kat sini ada beberapa adab yang saya ingin kongsikan. Okay. Sebelum tu, secara umumnya amalan menziarahi orang sakit ni sememangnya sesuatu yang mulia. Okay. Kerana ia bukan sahaja menunjukkan seseorang itu mengambil berat tentang tahap kesihatan, malahan menaikkan semangat pesakit untuk melawan penyakitnya. Okay, kat sini pun kita nampak dah satu kebaikan bila kita menziarahi orang sakit. Dia bukan sahaja kita ambil berat tentang dia, tapi bila kita pergi, kita akan bagi kata semangat sebenarnya kat orang-orang sakit ni, dan benda tu akan melawan sakit yang dialami oleh pesakit itulah, dan boleh menyembuh daripada sakit yang dia sedang alami. Sebelum kita nak pergi dah merancang nak jumpa ataupun menziarahi orang yang sakit tu, kita perlulah mengikut adab-adab yang telah ditetapkan lah. So tak kisahlah kita nak menziarahi tu ahli keluarga kita ke, ataupun kenalan yang kita, siapa-siapa, kawan-kawan, tak kisah sesiapa pun yang mengalami masalah kesihatan ni, kita nak ziarah diorang, kita patutlah patuhi adab yang ditetapkan lah. So adab yang pertamanya adalah maklumkan kedatangan kita ni lebih awal kepada pesakit tersebut. Sebab kita tahu kadang-kadang mood pesakit ni macam mana. Entah dia tengah sakit, kita pergilah pula nak melawat time tu. Time dia tengah elok-elok, kita tak melawat kan. Jadi kena maklumkanlah dulu kepada pesakit tu, supaya pesakit tu bolehlah nak ready-readykan diri dia ke. Tak adalah time dia tak ada mood baru kita nak pergi ziarah dia kan. Entah time tu pesakit tu sedang sakit sangat, kita tengah nak buat benda-benda yang lain, kita pula pergi menziarahi dia orang. Jadi dia ada waktu, mematuhi waktu melawat lah. Sebagai pelawat ni pun kita ada timing dia kan, tak boleh meredah aja lepas tu nak balik suka hati dia, tak adalah. So dia ada kita kena patuhi waktu yang telah ditetapkan untuk meluang masa bersama pesakit tersebut, hanya seelok-eloknya lah 15 minit ketika menziarahi orang sakit tu lah. Sebab kalau lama-lama pun mesti orang sakit tu tak selesa dengan orang yang datang kan. Jadi pesakit tu tak larat lah nak melayan tetamu yang datang tu, yang lama-lama pula yang duduk kat situ. Jadi kita tak seharusnya lah buat benda tu. So kita, kalau boleh kita yang sihat ni faham pesakit tu dan tak lama-lama lah dengan dia. Yang kedua pula kita bawa buah tangan. Kalau boleh janganlah kosong-kosong tangan tu kan. Bawalah something.
Jadi masyarakat kita ni sememangnya tidak boleh berpisah dengan budi bahasa. Okay, macam kita semua tahu, maka tidak heranlah jika pelawat terdorong untuk membawa buah tangan sebagai cenderahati buat pesakit. Okey, jadi kita bawalah something tak payah berat-berat, just buah-buahan pun dah cukup. Vitamin sebenarnya benda-benda tu yang boleh membuatkan pesakit tu sihat lah bila makan benda-benda buah-buahan yang kita bawa. Okey. Okey. Dan kita kalau boleh jangan terlalu banyak tanya. Okey. Elakkan bertanya soalan-soalan yang boleh menyinggungkan perasaan pesakit tu lah, sebab dia pun dah tengah sakit. Kita pula tanya macam-macam kat dia, so dia macam rasa tak okey lah. Okey. Jadi kita tak payah tanya banyak-banyak, kita just tanya khabar dia. Okey, tanya kesihatan dia sikit-sikit sudah. Okey. Yang kalau boleh soalan tu janganlah sampai menyinggung perasaan pesakit tersebut, seperti punca penyakit tu ke, ataupun amalan yang dilakukannya sehingga menyebabkan dia jatuh sakit. Semua tu tak payah nak tanya-tanya. So bila kita ni dah rasa ragu-ragu tentang cara selamat, okey, untuk menggunakan perbahalan, mungkin kita boleh tanya tentang khabar macam saya cakap tadi lah, ataupun membiarkan diri kita ni bercerita tentang keadaannya. So tak payah nak panjang-panjang lebar pula dekat dia, tanya pula pasal kesihatan dia, sakit dia pula hilang mood tengok pelawat yang datang tu kan. Elok-elok senyum sekali kau dia macam malas nak layan kita ni. Okay, better jangan banyak tanya lah. Okay. Yang keempat pula, perlu ada empati. Okay, sebagai pelawat kita yang menziarahi pesakit tu, kita kena letakkan diri kita ni di tempat orang yang sakit. So bila kita letakkan kita di tempat yang sana, kita akan rasa empati lah. Kita akan tanya soalan-soalan yang tak sepatutnya macam saya cakap tadi. Okay? Jadi orang yang sakit tu dia akan rasa kurang sensitif lah berbanding dengan orang barat yang lebih pandai berlapik dalam berkata-kata. Okey. Jadi yang kelima pula, elakkan melawat secara berkumpulan. Okey. Bila pesakit ni dia perlukan ruangan ataupun udara yang luas lah. Bila kita pergi secara rombongan ataupun secara kumpulan, sangat-sangat tak dialu-alukan. Okey, benda tu akan merimaskan pesakit tersebut. Okey, apa hal lah datang ramai-ramai, aku pun dah lah pakai baju buruk macam ni kan. Jadi kita ni sebagai orang yang sihat ni, faham lah perasaan orang yang sakit. Bila kita duduk kat tempat dia, kita akan rasa benda yang sama juga sebenarnya. Okay, so setiap pesakit ni memerlukan privacy, okay, masing-masing untuk berehat, dan menjalani rawatan terutamanya ketika berada di hospital awam. Okay, jadi kita elakkanlah datang melawat pesakit dalam jumlah yang ramai kerana dikhawatiri akan mengganggu keselesaan pesakit lain. Okey, bukan sahaja keselesaan pesakit yang kita nak melawat, malah pesakit-pesakit lain juga yang sekeliling dekat tempat area yang kita tengok pesakit kita yang nak ziarah tu lah. Jadi benda tu dah membuatkan rasa lain lah kepada pesakit kat sana. Alright. Okey. Seterusnya, mengalahkan doktor. Okey, apa yang kalah ni? Okey, kita ni jangan memandai-mandai memberikan pendapat kepada pesakit tersebut sehingga melebihi doktor lah. Doktor yang bertauliah, okey. Jadi kita ni pergi ziarah, cakap benda-benda yang penting je lah, benda-benda tanya pasal khabar dia pun dah cukup. Okey, tak payah lama-lama sangat, tak payah nak advice dia. Okey, memberikan pendapat kita ni yang lebih-lebih daripada doktor. Doktor cakap macam ni je, kita pula bertambah-tambah
buat dia macam lagi takut ke, buat dia lagi tak selesa ke. Sebab kata-kata doktor ni sebenarnya memberi semangat kepada seorang pesakit. Okey, bukan buat dia takut. Okey, yang kita ni pergi melawat, cakap pula bukan-bukan dekat dia. Sekali pelawak tu rasalah lain macam, doktor cakap lain, dia ni cakap lain, mana satu yang betul ni. Jadi kalau boleh janganlah macam tu. Okay? Kita sebagai pelawak yang bukan sebagai doktor, kalau boleh janganlah nak lebih-lebih dekat si pesakit tu. Jadi janganlah menyampaikan maklumat yang tidak betul lah kepada pesakit sehingga melahkan doktor yang bertauliah. Okay? Doktor ni dia lebih banyak tahu tentang sakit, okay, pesakit tu lah. Jadi benda tu akan setiap pesakit tu akan memerlukan nasihat doktor sebelum mengambil sebarang suplemen tambahan. Okay, ini pun sama juga. Jadi setiap ubat-ubatan yang diberikan doktor adalah benda yang betul-betul untuk pesakit tu sembuh. Okay, kita ni jangan pula suka hati beli ubat apa-apa pergi bagi pula dekat pesakit tu. Jadi tak elok lah. Okey, kemudian ada pelawat yang gemar mencadangkan pengambilan suplemen kepada pesakit berdasarkan testimoni sendiri atau perkenalan mereka. Okey, yang ini mesti cakap saya tadi, kalau boleh janganlah buat benda-benda ni. Okey, jangan suka hati nak beli dan bagi ataupun cadangkan sekalipun, kalau boleh jangan. Okey, biarlah kita sekadar ziarah dia, belikan buah-buahan ataupun kuih ke apa-apa yang sepatutnya sahaja. Okey, kalau boleh lebih baiklah buah-buahan lah. Sebab buah-buahan ni dia tak ada dia adalah barang asli yang datang daripada tumbuh-tumbuhan yang tak ada barang pengawet di dalamnya. Okey, kalau boleh beli makanan buah-buahan. Okey, kemudian ada juga pelawat secara tidak sedar menakut-nakutkan pesakit tentang jangka hayat mereka. Okey, yang ni pun tak elok sebenarnya. Kalau boleh janganlah cakap benda-benda macam tu. Okey, sebab dia pun tunggu bila dia nak sembuh. Kalau kita ni takut-takutkan dia, semangat dia pun hilang. Okey, hilang nak sembuh daripada kesihatan dia yang teruk ke tak teruk ke, tak kisahlah. Kalau boleh janganlah sampai dia rasa tak selesa dengan diri dia sendiri, macam tak yakin dengan diri dia sendiri. So better kita just sampaikan benda yang penting, okay, untuk dia sembuh. Okay, itu untuk mengalahkan doktor. Okay, jangan nak mengalah-ngalahkan setiap penyampaian doktor ni. Okay, doktor ni lebih berpengalaman. Okay, dia lagi banyak jumpa pesakit, lebih banyak jumpa jenis-jenis penyakit, okay, yang dia boleh selesaikan masalah tersebut sampai pesakit tu sembuh, insyaAllah. Okay, kemudian jangan membuat perbandingan. Okay, elak membuat perbandingan tentang pusat perubatan yang dikunjungi pesakit, kerana dikhuatiri akan membuatkan pesakit berasa dia telah membuat pilihan yang salah. Okey, ini sangat-sangat tak elok. Okey, jangan disebabkan pelawat tu dia pergi hospital yang cepat sembuh, lepas tu dia tengok pesakit ni dekat hospital ni tak sembuh-sembuh. So jangan nak membanding-bandingkan lah. Okey, setiap doktor, setiap tempat tu dia ada cara dia orang yang masing-masing. Okey, kita kena ambil tahu benda tu sebelum kita nak keluarkan perkataan ataupun sebelum kita nak menyampaikan satu maklumat yang betul-betul tak tahulah benda tu betul ataupun salah. Okey, better jangan macam tu lah. So kita ambil tahu dulu tentang hospital tu macam mana, barulah kita bagi semangat. Okay, hospital ni bagus, mungkin ada cara yang lebih baik, okay, daripada tempat-tempat lain. Okay, setiap tempat tak sama. Jadi pesakit tu akan merasa tidak selesa lah, okay, bila kita sampaikan benda-benda tak betul ni, dan tertanya-tanya sama ada betul ke tindakan mendapatkan rawatan di pusat perubatan yang diduduk tu. Tantah dia rasa dah tak sedar hati, dan benda tu pun akan membuatkan
diri dia lemah lah, dan makan masa untuk dia sembuh daripada sakit dia. So walaupun perbuatan tu menziarahi orang sakit itu dianggap mulia, setiap individu harus menjaga, ada adab melawat supaya tidak mendatangkan rasa tidak senang kepada pesakit ataupun waris yang menjaga mereka. Tak kisahlah siapa-siapa pun ada tali hayat ke tidak ke, adab tu perlu diikuti. Adab tetap adab. Untuk menziarahi orang yang sakit. Sebagai insan yang biasa, mungkin kita pernah melakukan kesilapan-kesilapan di atas tanpa kita sedar. Dan inilah masanya untuk membaiki kekurangan itu agar ia tidak berulang pada masa yang akan datang. Jadi macam saya cakap tadi, perlu ikutlah ada adab yang sepatutnya. Jangan susah hati nak buat apa pun. Jadi itu sahaja untuk saya hari ini, tentang ada adab menziarahi orang yang sakit. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.